berbagai jenis makanan, berpandungkan piramid makanan Malaysia. Yang kedua, kekalkan berat badan sehat dengan mengimbangkan pengambilan makanan dengan aktiviti fizikal. Dan yang ketiga, lebih makan bijiran, kekacang, buah-buahan dan sayur-sayuran dalam makanan harian. Faham? Faham, cikgu. Okey, amalan makan secara sihat ni tidak boleh ada apa? Apa, cikgu? Kurangkan penggunaan lemak dalam penyediaan makanan dan pilih makanan rendah lemak dan kolesterol. Lagi? Kurangkan penggunaan garam dan pilih makanan berendah kandungan garam. Yang last sekali? Kurangkan penggunaan gula dan pilih makanan yang rendah kandungan gula. Okey, betul. Okey, amalan makan secara sihat ini kita perlu minum air sekurang-kurangnya 6 hingga 8 gelas setiap hari. Lepas tu kita kena pilih tempat makan yang bersih dan makanan yang selamat. Tahu? Faham, cikgu. Faham, cikgu. Seterusnya, macam mana kita mau kekalkan berat badan sihat? Dengan mengimbangkan pengambilan makanan dengan aktiviti fizikal. Ya, betul. Okey, ini ialah kesannya jika kita tidak ini kesannya tanpa keseimbangan pengambilan makanan dan aktiviti fizikal. Okey, ini yang akan berlaku penurunan berat badan. Lepas tu kalau makan lebih, aktiviti berkurang, berlebihan berat badan. Kalau makan sederhana, aktiviti lebih, berat badan akan kekal ataupun ada penurunan. Baik, cikgu. Okey, cikgu. Okey. Kalau kita nak kalau kita nak sihat, kita perlu lebihkan makan bijirin, kekacang, buah-buahan dan sayur-sayuran dalam makanan seharian. Okey, ini adalah gambar-gambar kekacang, sayur-sayuran dan buah-buahan itu. Seterusnya, jika nak sihat, kita perlu kurangkan penggunaan lemak dalam penyediaan makanan dan pilih makanan rendah lemak dan kolesterol. Okey, adakah lemak penting? Tidak. Penting. Lemak penting kerana ia mempunyai peranan dalam tubuh, contohnya sebagai sumber tenaga. Lagi? Lepas tu, ia juga penting untuk membran sel. Okey, lagi? Melindungi tubuh daripada hama dan penyahidratan. Okey, lagi? Dan akhir sekali untuk membina komponen penting. Betul. Okey, seterusnya kita akan belajar jenis-jenis lemak. Jenis-jenis lemak yang pertama ialah lemak tubuh. Dia boleh meningkatkan paras low density, lipoprotein, LDL atau lemak jahat yang tinggi. Okey. Ia akan juga meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular
mengurangkan pengambilan lemak dari jenis kulit. Oke? Ya. Seterusnya ialah lemak dihidrogenasikan, trans fatty acid. Ia terdapat dalam margarin, lemak dan minyak yang telah digunakan untuk menggoreng. Lemak ini, pengambilan yang berlebihan akan meningkatkan paras LDL dan meninggikan risiko penyakit kardiovaskular serta setengah jenis kanser. Tahu tak? Tidak, cikgu. Yang ketiga ialah lemak poli tak tebu dan mono tak tebu. Sumber minyak sayuran seperti minyak jagung, kelapa sawit, minyak biji, bunga matahari dan minyak zaitun. Lemak begini boleh meninggikan high density lipoprotein atau lemak bayi dan juga menurunkan paras LDL. Lemak ini sangat baik untuk memelihara kesihatan jantung. Oke, seterusnya ialah kolesterol. Kolesterol ini sejenis lemak yang merupakan bahan utama untuk penghasilan hormon dan asid empedu serta bahan dinding sel. Organ hati akan memproses dan menghasilkan kolesterol dalam badan. Lepas itu kolesterol juga boleh didapati dari sumber makanan berasaskan hewan, terutamanya organ dalaman, hati, otak, ginjal, jantung, kuning telur, udang, sotong, dan ikan bilis. Dan kepala. Kamu suka tak makan kuning telur? Suka, cikgu. Kurang suka cikgu sebab Suka. dia boleh menyebabkan kolesterol. Oh, kurangkannya sikit karena Ya, tapi suka, cikgu. ini. Oke, pengambilan lemak dan kolesterol yang berlebihan boleh menyebabkan apa? Penyumbatan dalam salur darah dengan cara membentuk plak di dinding saluran darah. Oke, lagi. Selain itu, dia boleh menyebabkan lemak tersebut semakin tebal, endapan plak, semakin sempitlah saluran darah. Ya, betul. Nana? Ulang, cikgu. Dengan itu, meningkatkan peluang mendapat masalah maka semakin kuat tekanan yang diperlukan untuk peredaran darah dan keperluan oksigen badan. Dengan itu, meningkatkan peluang mendapat masalah hipertensi, penyakit kardiovaskular dan sebagainya. Ya, betul. Oke, seterusnya ialah kita akan belajar cara-cara mengurangkan lemak dalam makanan. Cara-cara yang pertama ialah buangkan kulit ayam atau lemak yang kelihatan pada daging. Tapi kulit ayam sedap. Betul. Saya suka kulit ayam. Kamu suka kulit ayam? Cikgu, dulu saya suka kulit ayam, tapi sekarang saya kurang suka kulit ayam selepas saya tahu kulit ayam itu adalah salah satu daripada bahagian lemak Sedap tuh. yang boleh menyebabkan kolesterol. Ya, betul. Sedap tuh. Ya, memang sedap. Tapi dia untuk masa sih ada di masanya 30 minit. Benar. Nanti kacang pun tak seperti aku ni. Oke, seterusnya cara yang kedua ialah gunakan santan cair atau susu rendah lemak. Kamu suka minum
susu Sutajigo. So apa ya nama yang kamu suka? Saya suka susu Dashlane. Nana? Sama. Wih, sedap kan? Sangat. Ya, seterusnya ialah tentang cara-cara mengurangkan lemak dalam makanan. Pertama, hantar organ dalaman 1 kali sebulan saja. Yang kedua, menggunakan minyak sayuran menggantikan lemak haiwan atau menggunakan sedikit minyak saja dalam masakan. Ketiga, gunakan salad dressing rendah lemak. Aku rasa penyimak tengok apa juga 30 minit setiap orang. Panjang gitu. Oke, seterusnya kita akan belajar cara mengurangkan lemak semasa memasak. Pertama, kita gunakan periuk tekanan tinggi ataupun kita guna bakar kita guna cara memasak secara bakar, panggang, rebus ataupun steam. Ketiga, kita gunakan kuali ataupun periuk tak pelekat. Yang keempat, kita gunakan ketuhar gelombang mikro. Yang kelima, kita gunakan grill ataupun BBQ. Oke, ini adalah caranya kurangkan lemak masa masak. Kita elakkan menggoreng semula makanan. Kita elakkan juga menggunakan tisu ataupun kertas penyerap minyak. Kita guna tisu ataupun kertas penyerap minyak. Lepas terakhir sekali kita perlu pastikan minyak betul-betul panas semasa menggoreng. Seterusnya kita perlu kurangkan lemak dengan kekerapan pengambilan makanan tinggi lemak. Contohnya roti canai, nasi berani, mie kari, mie hokkien, kuatiau goreng, dan juga nasi ayam. Kamu suka makan yang mana? Saya suka makan yang goreng. Sedap tak? Sedap juga lagi kalau buat sup. Nana suka makan yang mana? Nasi ayam dengan mie kari, semua cikgu. Wih, Favorite. nanti kamu Nana. Cikgu, apa ni? Kurang-kurang ni. Nanti kamu macam mana? Jangan lupa. Wih, malam sudah nanti si Andi pun. Isi ke dia. Oh ya? Kayak gitu. Dan spesial versi. Oke, seterusnya cara yang seterusnya kita perlu kurangkan penggunaan garam dan pilih makanan rendah kandungan garam. Oke, dalam mengurangkan pengambilan garam dalam makanan, natrium itu penting untuk kesehatan bagi fungsi keseimbangan air dalam badan, menghantar impuls saraf, membantu fungsi dan fungsi membran sel dan aktiviti otot. Tapi pengambilan yang berlebihan dikaitkan dengan tekanan darah tinggi. Ini merah, apa ini aku cakap?
masin tuh Tidak sedap. tiada rasa masinnya. Iya. cikgu. Ya kak. Boleh Iya. makan juga. Tidak sedap. Kalau dulu favorite. Ya. Kamu tidak suka makan telur masin dengan bubur gitu? Suka cikgu. Suka. Oh my Kalau god. sakit-sakit biasanya orang Iya, suka cikgu. makan dengan bubur. Saya kalau sakit bubur campur dengan ikan bilis dan telur goreng. Sedapnya. Mana? Wow. Mana-mana aja. Mana-mana aja. Ini berkeracun cikgu. Sudah kan? Sekarang mulai. Oke. Oke, seterusnya ialah kurangkan pengambilan gula dan pilih makanan rendah gula. Kamu orang suka tak makan gula? Suka cikgu. Kalau tak ada gula, boleh tak? Tidak boleh. Oke. Contoh gula seperti madu, sirap jagung. Pengambilannya perlu dihatikan kerana ia menyumbang kepada penambahan kalori tanpa sebarang zat makanan dan kerosakan gigi. Berhati-hati dengan gula tersebut di dalam makanan dan minuman manis. Oke, pengambilan gula yang berlebihan boleh meningkatkan risiko Dalam penyakit jantung, diabetes, kerosakan gigi, kegemukan, cikgu. Iya. Banyak cikgu. Kalau lebih apa? Lebih teruk, kalau yang lebih teruk boleh menyebabkan Parah kandida penyakitan rahim, cikgu, ya betul dan osteoporosis. Bahaya tak cikgu penyakit itu? bahaya. Apalagi kalau yang apa nih jakitan rahim lebih pada perempuan nih. Cikgu, Macam mana cara untuk apa tuh cikgu? Supaya kita Hindari ya, jangkitan supaya rahim. kita tidak sakit, ya, Kita, tidak kena jangkitan rahim. kalau yang suka makan gula nih kena kurangkan untuk apa nih pengambilan gula yang berlebihan. Tapi sedap cikgu. Ya sedap. Oh, jadi kita terbaik-baik jadi. Ya sedap tapi kena kawal diri lah. InsyaAllah. InsyaAllah. Oke, ini caranya. Macam tadi yang saya cakap, kurangkan pengambilan gula. Kamu boleh buat secara perlahan-lahan. Lepas tu kita boleh kurangkan gula di dalam masakan dan minuman. Lepas tu kita boleh gunakan buah-buahan segar. Kamu suka makan buah tak? Suka cikgu. suka cikgu. Kalau yang buah-buahan dalam tin pun, Kurang suka cikgu. kenapa? Sebab Tak bagus. dia awet cikgu. Kan dalam tinggi awet. Oh, iyalah. Lepas tu, yang paling penting kena minum air kosong. Baik cikgu. Kamu banyak minum air ke? Banyak Oh, cikgu. banyak cikgu. Sehari saya dapat Cikgu bisa tahu 1 tak liter. saya? Cikgu tahu tak? Ya, apa aja? Ini adalah merasakan cinta sebenar. Oke. Cikgu. Ya, saya. Cikgu tahu tak air menyerang botol paling besar tu cikgu? Yang mana? Yang berapa liter? Yang besar cikgu, yang bukan yang gugup, bukannya besar yang 99 sen dekat Aeon Super Safe tu cikgu. Oh. Saya makan saya minum satu hari cikgu. Air kencing saya masih warna kuning cikgu. Foto-foto. Kenapa tu? Minta kamu cikgu. Makan apa tu sampai begitu kecil? Mana saya tahu? Saya satu kali sehari makan cikgu. Hai. Nah, Terus cuma itulah makan sehari? itulah sebab saya pergi hospital tu cikgu ya. Siapa teman? Asa. Oh, kesiannya. Kan? Ustaz. Sebab dah pandai. Wah, sudah 3 lagi.
Untuk mengawal suhu badan, cikgu. Ya, lagi. Untuk mengeluarkan bahan sisa toksik badan. Ya. Lepas itu untuk menggantikan cahaya yang hilang dari asap badan. Sebutlah. Tubuh hilang 1,5 hingga 2,5 liter ada dalam satu hari. Kamu tahu tak? Tidak tahu cikgu, boleh cikgu Makan. terangkan? Tidak. Bobo nih cikgu. Mana aku tahu, kan baru tahu. Cikgu itu juga. Nah, nah. Bagus. 19 Ya, tahu ya. Mau atas wedding aja apa nama? Ada pak, terus makan dia tahu. Oke, karena itu kita perlu pilih tempat makan yang bersih dan makanan yang sehat. Dan makanan yang selamat. Paham? Paham cikgu. Oke. Oke, inilah makanan yang bersih dan selamat. Makan hanya di permis yang bersih. Amalkan cara penyediaan, penyimpanan, dan pengajian makanan yang bersih dan selamat. Paham sudah? Paham. Oke. Lepas ni balik ni kamu buat latihan. Ada cikgu set dalam file. Baik cikgu. Baik cikgu. Oke. Itu saja untuk hari ini. Oke. Terima kasih kelas. Terima kasih.